Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maklum balas suara sebelum kita mula. Minta maaf malam ni ada masalah teknikal tadi. Sukaran nak login. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa' ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbi thawabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faddudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله بكتبه وبالباء الموحدة الجارة إلى آخره والله أعلم بالصواب إليه المرجع والحمدلله. Hadirin hadirat muslimin dan sedang penonton yang dikasihi dan yang dirahmati Allah dan dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadiratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung bicara kitab Bustanul Arifin karangan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi li jami'il muslimin. Nafa'na bihi bi 'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin rabbal alamin. Bismillah. Minum tuan-tuan ya. Bismillah. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung perbicaraan pada hadis yang keempat kalau tak silap. Boleh bang? Hadis yang keempat. Baik, hadis yang keempat ni yang seperti mana yang kita dah baca tadi, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peringkat penciptaan manusia, tempoh kesudahannya, dan juga beberapa perkara yang sangkut paut dengannya. Contoh kita tengok dalam kitab terjemahan pada muka surat yang 25 satu versi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah SAW.
dan baginda adalah seorang yang bergelar as-sadiqul masduq. Apa makna sadiqul masduq? Maknanya orang yang benar. Sadiq ni maknanya orang yang benar. Benar ni benar pada apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW. Benar yang apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi yang bersifat dengan as-sidqu. Baginda Nabi adalah seorang yang as-sadiqu, seorang yang benar. Benar sama ada sebelum daripada nubuah, sebelum jadi Nabi, apatah lagi selepas daripada menjadi Nabi. Kerana sidqu itu adalah sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu benar. Dan masduq makna apa? Masduq maknanya dan dibenarkan oleh orang lain, kata penterjemah tu kan. Masduq ni dengan makna dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya, dan para malaikat dan orang-orang yang beriman pada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seorang kamu dihimpunkan ciptaannya. Dihimpunkan ciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian lalu ia menjadi segumpal darah selama itu pula 40 hari. Kemudian lalu ia menjadi sepotong daging selama itu pula. Ini 40 hari. Setelah itu diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh ke dalamnya. Baik. Baik, jadi kata baginda Nabi SAW, ini pada kata baginda Nabi SAW tersebut menceritakan tentang peringkat penciptaan manusia. Pada hadis ini baginda Nabi SAW menyatakan 3 peringkat daripada 7 peringkat. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Hajj ada 7 peringkat. 7 peringkat penciptaan manusia. Ada pun dalam di sini baginda Nabi menyatakan 3 daripada jumlah tersebut, iaitu apa dia? Dihimpunkan ciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian lalu ia menjadi segumpal darah. Mana air mani ni, nutfah ni maknanya dalam keadaan dihimpunkan ni, maknanya dihimpunkan di antara air mani lelaki dan air mani perempuan. Benih lelaki, benih perempuan dihimpunkan. Kalau ikutkan 7 peringkat tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah SWT nyatakan peringkat pertama tu mula-mula sekali diciptakan daripada pati tanah. Itulah Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam. Daripada tanah, ya. Dan kemudiannya keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam adalah daripada air mani. Maknanya air mani ni peringkat yang kedua dah. Jadi air mani perhimpunan air mani lelaki dan perempuan dalam perut dinamakan sebagai nutfah selama 40 hari. Kemudiannya Allah SWT ubah ia menjadi alaqah. Jadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari pula. Kemudiannya selepas pada tu menjadi mudghah pula selama 40 hari, seketul daging. Seketul daging. Jadi kemudiannya setelah itu, mana setelah cukup 120 hari ni, 120 hari ni, sepakat para ulama menyatakan bahawa peniupan roh, Allah SWT masukkan roh ke dalam janin ni adalah selepas berlalu 120 hari. 120 hari. Daripada sini banyak terbit hukum hakam yang bersangkut paut dengannya, antaranya pengharaman menggugurkan janin selepas daripada cukup dia 120 hari ataupun tamam 4 bulan, nak masuk bulan kelima. Haram gugurkan janin, ya. Tu panjang lebar perbicaraannya. Adapun sebelum daripada tempoh tu, maka kebanyakan ulama juga menghukumkan dengan haram. Adapun yang mengharuskan qaul yang dhaif kalau dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak berhajat nak berpanjang di situ. Kemudiannya bila dah cukup tu, Allah Taala perintahkan malaikat meniupkan roh. Mana ruhul hayah bersatu dengan jasad, maka hiduplah janin tersebut. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatatkan 4 perkara penting. 4 perkara penting yang diperintahkan oleh Ta'ala untuk mencatatkan ni, segala perkara yang Allah Ta'ala telah tentukan pada ilmu Allah, kehendak Allah sejak pada azali, sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk lagi. Dan Allah Ta'ala dah perintahkan, dah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat ni catat ni. Sebahagian ulama menyatakan maknanya Allah Ta'ala perintahkan supaya malaikat pergi tengok dekat Lauh Mahfuz sana tu tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan janin tersebut. Apa dia yang bersangkut paut dengan, pertamanya rezekinya. Rezeki ni umum, apa Allah SWT berikan.
kurniakan, panjang lebar kalau nak mencarakan rezeki ni. Satu kata nama bagi tiap-tiap Allah Ta'ala berikan kepada hamba, sama ada dia tu melalui jalan yang halal maupun jalan yang haram. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah yang mengiktikadkan rezeki itu yang halal, yang haram dia tak kira rezeki. Namun tak, kita ahli sunnah wal jamaah, rezeki ini tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk, sama ada yang halal maupun yang haram, jalan dia tu. Kalau yang halal tu dia akan dihisap, yang haram tu dia akan diiqab, dia akan azab sengsara pula, na'udzubillah. Tentang rezeki, sangkut paut jangan kita nampak rezeki ni makan minum saja. Pakai, makan, minum, pakai, tempat tinggal. Rezeki ni ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin, rezeki yang hissi, ada rezeki yang maknawi. Masya-Allah, tabarakallah. Dah tertulis dah rezeki kita. Ajal makna tempohan. Tempoh hayat, berapa lama kita hidup di dunia ni. Kemudiannya amalan dan ketentuan makna kesudahan. Apakah ia menjadi orang yang celaka, na'udzubillah, iaitu ahli neraka, atau adakah ia menjadi orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kemudian berkata bagi Nabi SAW, demi Tuhan yang tiada Tuhan kecuali hanya dia. Jadi ini ni pada kata bagi Nabi SAW dan malaikat disuruh catat 4 perkara ni, ini isyarat kepada ilmu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala meliputi tentang makhluk tersebut tu, sama ada sebelum diciptakan makhluk itu lagi, ketika diciptakan, sehinggalah sampailah kesudahan makhluk, ataupun kalau kita manusia, Allah Ta'ala tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah Allah Ta'ala ketahui sejak daripada azali lagi, dan Allah Ta'ala telah tetapkan pula dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sampai masa Allah Ta'ala realisasikan dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ni besar, tuan-tuan. Hadis ni besar. Hadis ni baginda Nabi SAW menceritakan tentang kita daripada permulaan kita, kemudian kesudahan kita, dan kemudiannya di antara permulaan dan kesudahan itu, iaitu kehidupan kita ketika di dunia ni. Baik. Jadi baginda Nabi seterusnya bersumpah, demi Tuhan yang tiada Tuhan kecuali hanya dia. Sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara syurga itu kecuali hanya satu hasta sahaja. Ini perumpamaan seolah-olah kalaulah kita ni beramal dengan amalan-amalan soleh, sehingga kan kalau dipandang daripada zahir, seolah-olah kita ni dah layak dah masuk syurga. Itu makna kata tak adalah di antara dia dengan syurga tu melainkan sehasta. Namun apabila oleh kerana telah diputuskan baginya untuk menjadi ahli neraka, ini diputus ni makna ditetapkan oleh Allah SWT. Maka ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Na'udzubillah. Akhirnya ia masuk neraka. Na'udzubillah, tuan-tuan. Ya, ini su'ul khatimah ni. Mula-mula hidup molek, kemudian berakhir dengan tidak molek. Sebaliknya, sesungguhnya ada seorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antara neraka itu kecuali hanya satu hasta saja. Makna apa? Makna kita ni, ada sebahagian kita pula, na'udzubillah, pada asal kehidupan, pada mana-mana pada awal kehidupan itu, melakukan pelbagai amalan-amalan yang pada zahirnya melayakkan dia tu masuk neraka. Amalan-amalan dosa lah, sama ada dengan meninggalkan kefarduan ataupun melakukan tegahan. Namun akhirnya dia bertaubat dan melakukan amal taat, kemudiannya dia mati husnul khatimah, dapat dia masuk syurga. Masya-Allah, harap kita termasuk dalam jumlah ini. Amin ya rabbal alamin. Di sini isyarat bahawa sekalian amalan kita di dunia ni bergantung pada kesudahan kita nanti. Kesudahan nak mati, sebelum mati tu, penghujung kita mati tu husnul khatimah ke su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita dimatikan husnul khatimah. Jangan kita dimatikan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ini tuan-tuan, tentang hadis ini. Daripada hadis ini adalah merupakan suatu mukjizat yang besar baginda Nabi SAW, yang dipanggil mukjizat ilmi. Mukjizat ilmu, yang mana yang Allah SWT kurniakan kepada baginda Nabi pengetahuan tentang perkara-perkara yang tak dapat kita ketahui melainkan dengan perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada kita melalui baginda Nabi SAW,
melalui para sahabat dan turun-temurun ulama yang mewarisi baginda Nabi SAW, mewarisi ilmu baginda Nabi, akhlak baginda Nabi sampailah kepada kita. Jadi pada zaman baginda Nabi tu tak ada alat-alat yang canggih. Jadi ilmu ni dipanggil ilmu tasyrih, dan ilmu dipanggil ilmu tasyrih, dan juga ilmu al-ajinnah, ataupun bahasa saintifik dia hari ni ilmu anatomi dan ilmu embriologi. Anatomi dan embriologi ni ilmu tentang perkembangan janin, tentang tentang perkembangan janin di dalam rahim ibu. Jadi maka tak ada jalan waktu tu sahabat dan umat waktu tu nak tahu, tak ada alat-alat canggih macam sekarang ni. Doktor boleh tengok lah, scan kan, tapi dulu zaman tu tak ada. Jadi itu merupakan mukjizat yang besar bagi Nabi SAW, mukjizat ilmu pengetahuan yang mana dia daripada sumber Al-Quran dan juga melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu perkara penting yang kita dapat daripada hadis ini. Kemudiannya yang keduanya tentang hakikat keimanan dengan qada dan qadar Allah SWT. Jadi kita ni tuan-tuan wajib kita beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Maknanya apa dia? Segala sesuatu yang berlaku pada diri kita atau pada sekalian makhluk secara umumnya, segala-galanya telah Allah Taala tentukan telah Allah Taala tentukan berdasarkan pengetahuan Allah SWT sejak pada azali lagi, dan sampai masa Allah Taala realisasikan dengan kudrat Allah SWT. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan daripada perkara-perkara amal taat, amal maksiat, baik buruk, dosa pahala tu semua Allah Taala dah tentukan. Bahagia celaka semua Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Namun kita jangan terlepas pandang, Allah SWT juga dah tentukan dan juga Allah Taala merealisasikan penciptaan makhluk kita manusia. Allah Taala jadikan ada pada kita al-kasbu wal ikhtiar, iaitu pilihan dan usaha. Jadi kita ketika di dunia ni disuruh memilih, memilih amal ketaatan, memilih keimanan, meninggalkan kesyirikan. Jadi kita memilih dan berusaha ke arah tersebut. Janganlah kita menyalahkan takdir. Janganlah kita salah faham tentang perkara ni. Dan akibat daripada persoalan yang kita tu tak terjawab. Apa dia persoalan yang tak terjawab? Antaranya persoalan tak terjawab ni yang di sisi kita. Kita sangka tak terjawab, tapi sebenarnya dah terjawab dah. Waktu baginda Nabi menyampaikan hadis ni, sahabat dah tanya dah baginda Nabi, kalaulah Allah Ta'ala dah tetapkan kesudahan kita ni, kita ni ahli syurga ke ahli neraka, kalau Allah dah tetapkan, untuk apa kita perlu beramal? Ada sahabat tanya, adakah kita perlu meninggalkan amal dan berserah saja? Tak payah beramal lah kalau macam tu. Kita ni dah tentu dah, Allah Ta'ala dah tentu dah kita punya kesudahan. Okey, maka jawapannya dijawab oleh baginda Nabi SAW. Ingat tuan-tuan ya. Pertama, memang betul Allah Ta'ala dah tentukan, tapi tak ada siapa kita yang tahu. Kita tahu ke ketentuan Allah Ta'ala? Kita ni kesudahan ahli syurga ke ahli neraka? Itu kita tak tahu. Kemudian yang keduanya, kita disuruh beramal, itu juga termasuk dalam takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takdirkan suruh kita beramal. Buat amal taat. Allah Ta'ala suruh kita beriman, beramal taat dan tinggalkan maksiat. Maka kita beramal tu di atas ketentuan Allah Ta'ala juga. Okey? Dan hadis ini juga membimbing kita supaya kita takutkan kesudahan. Dan jangan kita berasa aman sekarang ni kita orang baik. Jangan kita sangka kita nanti kesudahan kita baik. Berapa ramai yang berlaku, na'udzubillah, awal dia baik, kesudahan dia tak baik. Dan berapa ramai pula yang di awal dia tak baik, tapi kesudahannya dia baik. Jadi harap kita tu masuklah dalam golongan yang tersebut. Ini antaranya perkara-perkara yang kita dapat daripada hadis ini. Maka apa yang patut kita ambil, kita beramal. Kita wajib mengimani, meredai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita kena berusaha untuk seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan, buat amal taat, tinggal maksiat. Dan kita kena takut kepada Allah Ta'ala kesudahan yang buruk. Namun kita harap Allah Ta'ala akhirkan kita dengan kesudahan yang baik. Seperti contoh daripada baginda Nabi yang banyak berdoakan. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang baginda Nabi SAW berdoa, minta Allah Ta'ala tetapkan hati-hati, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas amal taat. Ada Nabi minta husnul khatimah. Jadi ini amalan-amalan yang sepatutnya kita jangan tinggalkan.
Bahkan dalam solat kita, kalau dalam solat lah tuan-tuan, dalam ketika tahiyat akhir itu, lepas daripada tahiyat akhir itu, ada doa yang diajar oleh baginda Nabi supaya kita minta Allah tetapkan hati kita di atas keimanan dan amal taat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kelima, tinggalkan yang ragu-ragu. An Ibni Mas'ud An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, rawahu At-Tirmizi. Artinya daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW dan wangi-wangian baginda Nabi SAW. Ia berkata, aku telah menghafaz. Menghafaz ni makna apa? Mengingati dan memelihara dan mengamalkan. Itu makna menghafaz. Hafaz ni bukan sekadar kita hafal. Itu hafal, bahasa Melayu buat hafal. Menghafal ni mengingat. Bukan sekadar ingat. Hafaz ni makna melihara. Dah ingat, jaga ingatan tu dan kemudian beramal menurut muqtada apa yang diingat tersebut, yang dikehendaki itu. Apa dia yang beliau ingat daripada baginda Nabi SAW? Beliau pelihara daripada baginda Nabi SAW. Tinggalkan apa-apa yang meragukan engkau kepada apa-apa yang tidak meragukan. Ni hadis yang besar juga. Ni 26 hadis ni kita dah bagi tahu awal kan. Imam Nawawi pun dah bagi tahu awal. 26, 29 tambah 3 daripada Imam Nawawi. Ini semua hadis merupakan asas-asas ataupun qawaid foundation dalam agama Islam, tuan-tuan ya. Jadi kita dengan kita mengetahui hadis-hadis ni, yang pentingnya kita orang kebanyakan ni kita kena ambil buah faedah daripada hadis ni. Kalau nak bicara tentang hadis ni dirayah dengan riwayah, dia panjang lebar. Bahagian sina'ah hadisiyah ni kan, ilmu kehadisan ni tuan-tuan, adalah merupakan suatu bidang ilmu yang mulia, tinggi, luas, besar, disiplin yang cukup ketat dan banyak. Bukan boleh kita wenang-wenang. Namun awal daripada kitab ni, Imam Nawawi dah nyatakan hadis-hadis yang dibawa ni adalah hadis-hadis pilihan. Daripada sudut sanad ni tak perlu kita nak mempertikaikan lagi. Daripada sudut silsilahnya, adapun yang kita ni orang awam, ibarat kata pepatah Negeri Sembilan tu, singkap daun ambil buah. Jadi insya-Allah kita go through hadis-hadis ni dengan kita ambil faedah-faedah yang kita boleh beramal dengannya. Yang sepatutnya kita beramal dengannya. Jadi hadis yang kelima ni adalah bimbingan daripada baginda Nabi SAW supaya kita meninggalkan apa-apa yang kita ragui. Jadi kata baginda Nabi, tinggalkan apa-apa yang meragukan engkau. Yang kita ragu-ragu. Kita 50-50 dalam hati kita. Kita boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Contoh macam tu. Jadi tinggalkan apa-apa yang diragui. Tu tuan-tuan boleh buat catatan, iaitu yang apa-apa yang diragukan, iaitu yang kesamaran hukumnya. Kesamaran hukumnya. Ini perkara-perkara yang syubhah lah, perkara-perkara yang kesamaran. Yang mana secara umum perintah ni perintah sunat. Tinggalkan apa-apa yang meragukan engkau kepada apa-apa tu makna apa? Anjuran supaya kita ambil perkara yang kita telah yakin dia tu nyata halal dia tu. Jadi ini hadis adalah merupakan asas kepada hukum wara'. Hukum wara' itu apa dia? Meninggalkan syubhat. Meninggalkan syubhat ni secara umumnya hukum dia sunat. Kemudiannya pada hadis ini baginda Nabi SAW menunjukkan kita supaya membina semua hukum hakam dan segala urusan hidup kita di atas keyakinan, di atas yakin. Di atas yakin ya, bukan di atas ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi daripada hadis ni banyak terbit qawaid fiqh yang lain. Antaranya kalau kita tu ragu-ragu kalau dalam bab ibadat kan. Kita tu tadi dah berwuduk, lepas tu batal. Batal tu kita tak pasti batal ke tak batal lah. Ragu-ragu. Jadi di situ apa dia? Kalau ragu-ragu begitu, tadi dah ada sebelum keadaan sebelum apa? Dah ada wuduk kan? Kalau dah ada wuduk, kemudiannya yang diragu-ragukan tu apa? Batal wuduk. Jadi maka tinggalkan yang kata batal tu, kita ambil yang diyakini wuduk kita masih ada. Tapi dengan syarat tadi kita memang dah ada wuduk. Kalau tadi kita memang dalam keadaan batal wuduk, memang tak ada wuduk, dalam keadaan berhadas, tiba-tiba kita ragu-ragu, aku dah ambil wuduk ke belum? Aku dah ambil wuduk ke belum? Maka yang tu kita tak boleh pakai yang
Oh, aku dah wuduk dah, kira dah tak boleh. Sebab asal pada perbuatan kita belum buat lagi. Maka tinggalkan yang ragu-ragu. Kita ambil yang diyakini. Apa dia yang diyakini, kita belum berwuduk. Begitu juga dalam semayang. 2 ke 3 rakaat, 3 ke 4 rakaat. Yang lebih tu yang diragu-ragukan, maka kita kena ambil yang kurang. Yang kita yakin yang kurang lah. Kalau kita ragu-ragu antara 2 rakaat, 3 rakaat, maknanya 2 rakaat tu pasti, tapi 3 rakaat tu tak pasti. Maka kita wajib ambil yang kita pasti, makna tambah lagi lah bilangan rakaat. Ini banyak kaedah-kaedah yang terbit daripada hadis yang kelima ni. Kemudiannya hadis yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darain amin rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Baik. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada tanda keindahan Islam. Keindahan makna apa? Catat situ. Kesempurnaan. Kesempurnaan Islam dan juga kejujuran iman. Ataupun kebenaran iman kita. Sempurna tak Islam kita? Sempurna tak iman kita? Ini tanda dia. Apa dia? Ialah meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Apa-apa yang tidak berfaedah. Baik. Jadi mafhum daripada hadis ini adalah anjuran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ambil perkara-perkara yang, dan ambil ni makna kita bersibuk-sibuklah dalam kehidupan kita perkara-perkara yang bermanfaat. Manfaat ni ada 2. Satu manfaat duniawi, satu manfaat ukhrawi. Manfaat dunia ni seperti kita bekerja. Kita mengusahakan nafkah, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal dan seumpamanya untuk kita dapatkan kegunaan keduniaan. Adapun manfaat ukhrawi ni amal ibadah lah. Manfaat akhirat. Itu bermanfaat. Adapun kalau perkara tu dia tak ada manfaat dunia pun tak ada. Manfaat akhirat pun tak ada. Itulah perkara yang tidak bermanfaat. Ataupun perkara yang baginda Nabi sebut la yakni. Tidak ada faedah. Tak ada manfaat. Buat tu tak ada pahala, tak ada dosa pun tak ada. Jadi maknanya daripada segi hukum harus buat perkara-perkara yang tak bermanfaat ni. Harus. Tetapi kalau kita buat, tak sempurnalah Islam kita. Tak jujurlah iman kita. Maka nak sempurna, nak jujur tu, tinggalkan perkara yang tak bermanfaat. Banyakkan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Khususnya perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat. Habis. Jadi pada hadis ini ada didikan terhadap hawa nafsu kita supaya kita tinggalkan perkara yang keji, yang kurang, yang nuksan, yang naqis, dan kita dan tak ada faedah, tak ada manfaat. Sebaliknya kita menggunakan peluang kita hidup di dunia ni, usia kita jangan kita sia-siakan. Kita lakukan perkara-perkara yang bermanfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Hadis yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Muslim di atas kesahihannya. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam ni adalah pengkhidmat, ya. Ini orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, tidak beriman tu tidak sempurna keimanan. Sebab kita tahu kan, mana sekuang-kuang nak kata nama beriman tu, kita beriman dengan asas rukun iman yang 6 tu lah, maka dinamakanlah seseorang tu beriman. Tapi kesempurnaan iman ni cabang-cabang keimanan, makna yang bagi nak menyempurnakan keimanan ni banyak, tuan-tuan. Banyak. Sebagian riwayat nyatakan sampai ke 70, bahkan mungkin lebih lagi cabang-cabang iman ni. Ni antaranya lah cabang-cabang keimanan ni, iaitu merupakan kesempurnaan terhadap iman tu. Bukan makna tidak beriman tu makna dengan makna kafir. Jangan salah faham. Persatuan penterjemah bubuh dalam braket tu tidak sempurna keimanan. Makna tu tidak beriman, makna apa? Tidak sempurna keimanan. Siapa? Seseorang. Kita lah di antara kamu. Sehingga di antara kamu tu siapa? Kamu tu makna kita yang mengaku beriman dan Islam ni.
dengan syahadah kita, penyaksian kita, kita mengaku tak ada Tuhan selain Allah, kita mengaku Nabi Muhammad pesuruh Allah, kita mengaku dengan hati, kita mengaku dengan lidah kan. Itu makna dalam masuk dalam jumlah di antara kamu tu. Sehingga ia mencintai, mana tak sempurna tu, sehinggalah ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai bagi saudara ni makna apa tuan-tuan? Makna kita kasih bagi saudara ni ada sebahagian ulama menyatakan, makna kebanyakan ulama mentafsirkan saudara di sini dengan makna apa? Saudara seagama Islam. Saudara seagama Islam. Sesama Islam lah. Ada juga pendapat yang mentafsirkan saudara di sini dengan makna sesama manusia. Itu pendapat wallahu alam bisawab. Namun yang secara jumhurnya saudara seagama. Ada juga saudara dengan makna adik-beradik. Jadi tak sempurna keimanan kita ni sebagai seorang Islam, orang beriman, sehinggalah kita kasih kepada saudara kita. Saudara kita orang yang berislam juga. Apa yang kita kasih ia pada diri kita. Apa dia yang kita kasih pada diri kita? Secara umumnya kita kasihkan kepada manfaat, betul? Kita tak kasihkan atau kita benci kepada perkara mudarat kan, yang menyakiti. Okey, macam mana kita kasih tu? Kita sepatutnya kita kasih juga ia berlaku kepada saudara kita seagama Islam. Faham? Maka di sini adalah anjuran yang dapat kita fahami. Baginda Nabi menganjur kita supaya meninggalkan sifat hasad. Kerana sifat hasad ni lah antara yang membatalkan kita punya kasih terhadap saudara. Kita jadi, makna hasad ni kan kita kasih tengok hilang nikmat daripada saudara. Kalau nikmat tu kena dapat kat kita tak apa. Tapi kalau dekat orang lain tak boleh. Jadi itu hasad. Jadi yang ini ni adalah anjuran daripada baginda Nabi untuk kita menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati saudara kita seagama. Dan kita menjauhi sifat hasad. Kemudiannya dan hadis ini juga isyarat bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Pada kata baginda Nabi tu, la yu'minu ahadukum tu, itu isyarat kepada iman ni boleh bertambah berkurang. Iman boleh bertambah dengan kita melakukan amal taat, ketaatan, nak ketaatan yang melampaui manfaat dia kepada saudara seagama. Seperti kita bersedekah, tolong, buat baik dan seumpamanya. Tidak menyakiti. Sekurang-kurang kita jangan menyakiti saudara seagama kita. Jangan menyakiti ni, dia ada menyakiti secara zahir, tubuh badan, harta benda, ahli keluarga, dan menyakiti secara batin, menyakiti hati. Mengumpat, mencerca, memfitnah dan seumpamanya. Habis. Kemudiannya qaul musannif rahimahullah taala. Hadis ke-8. Al-hadis as-samin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim fi sahihihi. Baik, hadis yang ke-8 ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik. Apa makna Allah itu baik? Baik ni dengan makna tayyib di sini dengan makna tahirun anin naqaisi. Makna Tuhan tu, Allah Taala itu maha suci daripada segala kekurangan. At-tayyibu salah satu daripada nama Allah min asma'illahil husna. Ada nama Allah itu At-tayyib. At-tayyib dengan makna apa? At-tahiru, Tuhan yang maha suci, anin naqais daripada segala kekurangan. Jadi Allah itu maha suci daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala maha sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tidak terima kecuali yang baik-baik juga. Apa itu? Allah Ta'ala tak terima apa? Tuan-tuan catat situ.
Jadi Allah SWT tak terima amalan-amalan manusia dan infak harta benda, melainkan yang ikhlas dan yang suci daripada yang haram. Ini pengertian dia. Jadi Allah SWT tak terima. Allah Ta'ala itu maha tayyib, maha baik. Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala kekurangan. Jadi Allah SWT tak terima daripada hamba, melainkan amalan, kalau amalan yang ikhlas, tak ada riak. Kalau infak tu mesti juga ikhlas, tak ada riak, dan juga dia tu suci daripada sumber-sumber yang haram. Faham tu? Jadi hadis ini adalah isyarat kepada kita supaya kita tu infak daripada sumber yang halal. Infak ni umum ya. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunat. Infak ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata belanja. Belanja yang wajib ni seperti kepada tanggungan kita, bayar zakat, lagi bayar hutang, itu belanja yang wajib lah. Belanja yang sunat ni sedekah dan seumpamanya, sedekah-sedekah yang sunat. Jadi jangan kita sangka daripada sumber yang haram kita kononnya nak menyucikan duit tu kita bersedekah. Nanti dulu. Ingat Allah Ta'ala nak terima. Ya Allah Ta'ala terima ni daripada sumber yang halal. Allah Ta'ala ni dalil dia. Allah Ta'ala tak terima amalan kita melainkan yang ikhlas. Allah Ta'ala tak terima infak kita melainkan daripada yang halal. Fahamkan betul-betul tu. Jangan jadi Robin Hood, ya. Robin Hood merompak, niatnya nafkah, sedekah. Jadi perintah Allah Subhanahu, kemudiannya baginda Nabi kata, wa inna Allah Ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian rasul. Di sini isyarat bahawa Allah Ta'ala punya perintah kepada orang beriman dan kepada rasul sama. Apa dia perintah dia? Bukan perintah Allah kepada rasul lain, perintah kepada orang beriman lain. Bukan. Allah Ta'ala samakan perintah tu apa dia? Perintah kita mengambil, memakan daripada perkara-perkara yang baik, yang halal. Bukan yang haram, bukan yang syubuhat. Tu dia. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Maksudnya, hai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik, iaitu yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Jadi Allah Ta'ala perintah rasul juga beramal yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memerintahkan orang yang beriman beramal yang baik. Maknanya Allah Ta'ala dalam bab perintah ni, suruh ni tuan-tuan, sama. Sama ada kepada rasul dan kepada umat. Bahkan lebih lagi perintah tu kepada diri rasul, berbanding kepada diri umat. Itu dia nak ceritanya. Sebab rasul disuruh Allah Ta'ala menyampaikan, lagi kerja lagi berat lagi. Perintah-perintah. Tapi daripada sudut ni, perintah makan bukan Allah Ta'ala perintah orang beriman kena makan yang halal. Nabi-nabi tak apa, makan tak halal. Tak. Perintah halal ni Allah Ta'ala perintahkan kepada orang nabi-nabi, rasul-rasul, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Dan dia berfirman pula, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maksudnya, orang yang beriman makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki akan kamu. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Jauh perjalanan ni bermusafir. Musafir sama ada musafir dia tu musafir yang haruslah, yakni musafir yang kerana nak menunaikan haji, menuntut ilmu, fisabilillah, perang fisabilillah dan seumpamanya. Jadi perjalanannya meresam dulu-dulu, merentas padang pasir, kusut masai lah. Rambutnya kerana tak bersikat, berdebu badannya. Kerana lama perjalanan, ia mengangkatkan kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa. Dan ini isyarat kepada berdoa, meminta kepada Allah lah. Ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Itu pengertian ya Rab tu. Sedangkan makanannya dia ada lah. Itu ringkas saja, bagi Nabi sebut sikit aja. Mana isyarat kepada seseorang ni, bila sebut lelaki, termasuklah orang perempuan pun sama juga. Tapi yang ghalib, ia bermusafir, merantau ni orang lelaki. Jadi berdoa, baginda Nabi ceritakan tentang perihal ni supaya contoh kepada kita. Seorang lelaki ni dia bermusafir, kemudiannya dia berdoa pada Allah Ta'ala, minta Allah Subhanahu Ta'ala hajat-hajatnya, kadang hajat dunia, kadang hajat agama. Namun kata baginda Nabi SAW,
Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan akan doanya? Jadi kesimpulannya, hadis ini pertamanya dia menganjurkan kita berinfak yang halal. Dan meninggalkan yang haram dan syubhat tu. Elakkanlah kita daripada meninggalkan yang haram dan syubhat. Kalau tuan-tuan halusi dalam ilmu fiqh, tuan-tuan akan dapat jalan saluran mana kita nak salurkan, mana harta benda kita yang daripada sumber yang haram selama kini tak tahu. Sekarang dah tahu, macam mana kita nak buat? Boleh disalurkan kepada Baitul Mal, boleh disalurkan kepada infak umum. Sumber yang haram ni banyak. Nak cerita madakhil banyak laluan dia tu. Daripada sudut sumber. Kemudiannya hadis ini juga menyatakan sesiapa yang nak dimakbul doa, dia hendaklah dia lazimkan perkara-perkara halal dalam hidup ni. Kenapa? Sebab perkara-perkara yang haram ni punca tertolak doa. Ini syarat daripada hadis ini. Jadi kalau yang halal, kita pun berinfak yang halal, kita pula belanja yang halal, untuk diri kita guna yang halal. Nanti Allah Ta'ala akan berkati, tuan-tuan. Harta yang kita infak tu, Allah Ta'ala tambah lagi, insya-Allah Ta'ala. Habis. Hadis ke-9. Jangan memudaratkan orang lain. Jadi ini hadis yang ke-9 ni besar ni. Hadis besar-besar belaka dalam ni semua. An Ubadah ibn Samit wa ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi anhuma radhiyallahu anhuma. Al-hadisu tasi'. Al-hadis tasi', hadis la darar wa la dirar, rawahu Malik mursalan wa rawahu Daruqutni wa jama'atun min wujuhin muttasilan wa huwa hadisun hasanun. Baik. Dia hadis yang ke-9 ni daripada Ubadah bin As-Samit dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan sekumpulan ulama. Bawah telangkau pula. Baik, daripada Ubadah bin As-Samit dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mereka meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang itu memudaratkan orang lain, dan juga tidak boleh ia memudaratkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dengan tidak menyebut nama sahabat, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan sekumpulan ulama dan dari macam-macam sanad secara muttasil, dan hadis ini ialah hadis hasan. Baik. Jadi kata Abu Daud radhiyallahu an, hadis ini adalah daripada hadis yang berpusing ilmu fiqh pada hadis ni. Kalau tuan-tuan biasa belajar usul fiqh dan juga qawaidul fiqhiyah, tuan-tuan akan jumpa daripada kaedah yang asas 5 ke 6 daripada dalam mazhab Syafi'i itu, ini antara salah satu yang besar. Dan daripada di bawah dia pula terbit pula beberapa lagi kaedah-kaedah daripada hadis ini. Hadis ini dia panggil jawami'il kalim. Kata-kata baginda Nabi yang pendek tapi pengertiannya panjang lebar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi secara ringkasnya daripada hadis ni, tuan-tuan boleh buat catatan. Pertama sekali, baginda Nabi menegah kita memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain, iaitu kemudaratan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kemudaratan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Maknanya ada ke kemudaratan yang boleh dibenarkan oleh syarak? Mudarat ni perkara yang menyakiti, perkara yang menyusahkan. Dia ada zahir, ada batin. Jadi apa dia mudarat dia yang dibenarkan oleh syarak? Mudarat yang dibenarkan oleh syarak ni dia panggil uqubah wal qisas. Uqubah ni maknanya hukuman di atas satu-satu jenayah. Kan? Seperti hukuman sebat, hukuman rejam, hukuman dan seumpamanya lah. Begitu juga dengan hukuman qisas, bunuh balas bunuh. Itu tak termasuk pada jumlah kata hadis ni, faham? Makna memudaratkan ni memudaratkan selain daripada perkara tersebut. Yang ni sama ada mudaratkan diri kita ke orang lain ke? No. Haram hukum dia. Fahamkan betul-betul tu. Haram hukum dia. Itu pertama sekali. Yang kedua, kita dapat faham daripada hadis ni, tiada suruhan pada perkara mudarat. Allah Ta'ala tak perintah kita buat perkara mudarat, dan tidak ada tegahan pada perkara-perkara bermanfaat. Tak ada. Bahkan anjuran kepada kita melakukan perkara-perkara bermanfaat.
Dan yang ketiga, kita dapat catat daripada hadis ini banyak kaedah fikih yang terbit daripada hadis ini. Habis. Hadis yang ke-10, al-hadisul ashir. An Tamimid Dari radhiyallahu taala anhu. Lewat sikit ya. Tadi kita mula lewat. Tadi kita mula dah 10.30 kalau tak silap ya. 9.30. 10 suku ada 15 minit lagi insya-Allah ya. Hadis yang ke-10 ni daripada Tamimid Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bagi Allah Ta'ala, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi orang awam di kalangan mereka. Baik. Jadi hadis ini, di mana hadis ini faedah yang kita dapat ambil. Pertama sekali kita kena faham, sebelum kita nak ambil faedah, kita kena faham apa itu nasihat. Nasihat tu bahasa Arab, bahasa Melayu pun guna juga. Nasihat. Nasihat. Apa itu nasihat? Jadi nasihat daripada sudut bahasa Arab, pengertiannya apa? Bawah tu tuan-tuan boleh tengok. Nasihat bermakna menghendaki kebaikan bagi orang lain. Menghendaki maknanya iradatul khair lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Daripada sudut bahasa, nasihat ni pengertian dia ada dengan pengertian khulus, al-khulus. Was-safa, makna apa? Bersih, jernih, murni, hening. Contohnya seseorang itu dia menapis madu supaya diasingkan daripada sedak-sedak dia, perbuatan dia tu dipanggil nasihat dalam bahasa Arab. Begitu juga dikatakan di sudut bahasa Arab, kalau seseorang itu dia menjahit pakaian yang koyak, dikatakan dia menasihati pakaian dia yang koyak tu. Tentu jugalah yang lain. Bila kita mengelokkan perkara yang rosak, maka dinamakan nasihat. Ada pun nasihat pada dalam agama ini, dia ada beberapa pengertian yang berbeza-beza. Berbeza-beza. Berdasarkan hadis ini, tuan-tuan boleh tengok tu. Nasihat bagi Allah, kata kat situ kan, baginda Nabi nyatakan, agama itu ialah nasihat. Tuan-tuan boleh catat kat situ, agama itu, agama yang dimaksudkan agama, iaitu agama Islam. Nasihat tu iaitu tiang agama Islam tu ialah nasihat. Apa makna agama itu ialah nasihat? Yakni dalam kata lain tuan-tuan boleh catat, tiang agama Islam itu ataupun tiang seri agama Islam itu adalah nasihat. Jadi nasihat ni sangat besar sehingga dikata oleh baginda Nabi, agama Islam itu adalah agama nasihat. Apa makna nasihat? Jangan kita faham makna nasihat ni hanya memberikan teguran ataupun menunjukkan kebaikan kepada orang yang kita menasihat tu. Macam mana pula hadis ni Nabi kata ad-dinun nasihah? Sahabat tanya, nasihat bagi siapa? Nabi jawab, lillahi, bagi Allah. Ada nasihat bagi Allah, ada nasihat bagi kitab Allah, ada nasihat bagi Rasul Allah, ada nasihat bagi seluruh pemimpin-pemimpin muslimin dan ada nasihat bagi orang-orang awam. Jadi setiap satu tu pengertian berbeza-beza. Tuan-tuan boleh tengok catatan bawah tu ada. Nasihat bagi Allah makna apa? Beriman kepada Allah. Dengannya kepada Allah. Dan nasihat bagi kitab Allah, membenarkan, jangan mendustakan. Makna nasihat bagi Rasul, mengikut sunnah dia. Jangan tinggalkan, jangan menyalahi. Makna nasihat bagi pemimpin, menolong mereka membuat kebaikan. Dan makna nasihat kepada orang awam, iaitu selain pemimpin, membimbing mereka ke jalan yang benar. Kesimpulan, nasihat ni tuan-tuan, kalau nasihat daripada kita kepada satu pihak, iaitu nasihat kita, nasihat pemimpin kepada rakyat ataupun nasihat kita orang alim kepada orang jahil dan seumpamanya, maka dia ada hukum pertama, hukum fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau hukum fardu kifayah ni ada seorang yang buat yang terlepas tuntutan daripada yang lain, namun dia ada syarat dan adab-adab menasihat. Kerana nasihat kalau tak kena cara, nasihat yang kita maklum di sisi orang Melayu, iaitu kita menghendaki kebaikan orang lain, dia boleh jadi fadihat. Kebiasaannya antara adab-adab menasihati ni, biarlah kita nak nasihat tu one by one. Misalnya yang kata, kalau yang
perilaku yang kita nasihat itu tidak diketahui umum. Biarlah kita satu demi satu, kalau seorang demi seorang, kerana kalau depan orang ramai kita niat dalam hati kita nak nasihat, tapi dalam tersilap langkah teknik kita jadi fadihah, iaitu kita mengaibkan pula. Kita membuka keaiban, dia meninggalkan kesan yang buruk. Ada pun antaranya lagi, nasihat ni disyaratkan juga orang yang kita nak nasihat tu nak terima. Kalau seandainya kita tahu orang yang nak nasihat ni tak boleh nak terima nasihat, ataupun boleh menimbulkan mudarat balik kepada diri kita, lebam biji mata kita, kena belasah pula kita, maka di situ ada keluasan syarak, maka kita tidak wajib ke atas kita untuk menasihati. Habis. Kemudiannya hadis yang ke-11, meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma halakad din min qablikum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Habis. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga disepakati kesahihan oleh Imam Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Dan apa-apa yang aku suruh kamu membuatnya, maka hendaklah kamu mengerjakannya sekuasa. Sekuasa makna semampu kamu. Maka hanya saja binasa umat-umat sebelum. Binasa tu sebab apa? Catat situ. Sebab melakukan dosa dan kemudiannya diazab seksa oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu makna binasa tu. Maka hanya saja binasa, catatlah situ. Kerana sebab dosa. Binasa kenapa? Kerana sebab dosa yang dikerjakan dan diazab seksa oleh Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Umat-umat sebelum ni, umat-umat yang sebelum daripada baginda Nabi SAW, banyak dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan umat-umat yang telah dibinasa. Tahukah kita antaranya umat daripada nabi-nabi yang sebelum ya? Umat Nabi Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh. Kan kisah-kisah Allah Ta'ala ceritakan berapa banyak umat-umat dan jenis-jenis seksaan yang Allah Ta'ala berikan dia ketika di dunia dan menanti pula di akhirat kan. Tapi tahukah kita apa punca mereka tu? Ditimpakan bala, musibah dan azab seksa yang bersangatan pedih dunia dan ditambahkan kepedihannya di akhirat. Kenapa? Ini punca dia. Dekat hadis ni Nabi cerita. Puncanya apa dia? Sebab kerana mereka tu terlalu banyak bertanya soal. Banyak soal. Banyak songeh. Banyak soal ni tuan-tuan catat situ. Ini soalan yang tidak dihajati. Tak diperlukan bertanya pun. Soalan. Kalau orang kita hari ni kata tu soalan bodoh lah. Soalan bodoh. Bahkan soalan tu terkadang soalan yang bagi tujuan nak mempersendakan. Nak memperolok-olokkan para anbiya dan rasul sebelum daripada baginda Nabi SAW. Dia berlaku juga zaman baginda Nabi. Jadi itu antara sebabnya. Sebab banyak songel, banyak soal. Dan mereka menyalahi perintah Nabi. Menyalahi ni tuan-tuan catat, iaitu derhaka. Derhaka. Yang disuruh tak buat, buat menyalahi. Tengok tu kan, yang Bani Israel yang Allah Ta'ala tukar jadi monyet kan. Allah Ta'ala tegah memukat pada hari Sabtu kan. Dia pasang pukat hari Jumaat. Pergi ambil hari Ahad. Berhelah pula dengan Allah Ta'ala lagi. Jadi kera kesudahannya. Alhamdulillah. Menyalahi. Maknanya menyalahi tu tuan-tuan catat situ. Iaitu derhaka. Dan sangsi dengan khabar berita yang dibawa. Dan membantahi syariat yang disampaikan. Ini punca dia. Punca dia. Jadi jangan kita melakukan perkara ni. Selagi kita tinggalkan. Apa yang Allah Ta'ala dah perintah tu, kita buatlah semampu kita. Dan apa yang Allah Ta'ala tegah tu, kita usahalah menjauhkan semampu kita. Kalaulah seandainya kita tu, macam mana pun keadaan diri kita sekalipun, sakit ke, sehat ke, waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita sibuk, waktu kita lapang, pastikan kita buatlah amal taat yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan amal kemaksiatan Allah Ta'ala tegah sekuasa kita. Kalau terjerumus juga, bertaubatlah kita dan kembalilah ke pengkajalan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid daraini amin rabbal alamin. Al-hadis tsani asyara. Al-hadis tsani asyara an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dullani ala amalin
idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wa zhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah. Baik. Jadi hadis yang ke-12 ini tuan-tuan, hadis yang ke-12 ni adalah asal perintah zuhud. Zuhud ni kita dah cerita panjang lebar awal lagi kuliah, pada tajuk kuliah. Pada tajuk buku ni kan ada sebahagian manuskrip yang ada tambah Bustanul Arifin Wasabiluz Zahidin. Kita dah cerita awal dah. Taman orang-orang arif dan jalan orang yang zuhud. Jadi zuhud tu apa dia? Zuhud ni secara ringkas, zuhud ni makna dia apa? Kita bencikan sesuatu dan kita berpaling meninggalkan sesuatu. Jadi dia lawan dia ar-raghbah. Lawan dia maknanya kita gemar kepada sesuatu dan kita menuju beradab kepada sesuatu tu. Jadi petanda zuhud kita berpaling dan tinggal, petanda gemar kita kasih dan kita kejar. Okey. Jadi inilah hadis dia yang baginda Nabi anjurkan kita supaya hidup di dunia ni dengan sifat zuhud. Jadi secara umum dia tuan-tuan, pada hadis ini membicarakan buah sifat dan buah dia. Sifat zuhud dan buah. Maknanya pada hadis ni ada dua sifat yang azim, dua sifat mulia yang sangat besar. Yang pertama dia asal pokok dia, dan yang kedua buah dia. Pertama dia apa dia? Iaitu kita zuhud terhadap dunia. Itu kita akan mendapat sebab kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab bila kita zuhud terhadap dunia ni, kita berpaling daripada dunia dan kita menumpukan kepada Allah dan juga amal-amal yang dikasihi oleh Allah untuk bekal akhirat. Okey? Maka daripada zuhud akan terbit pula kita tu makna apa? Qanaah. Kita memadai dengan apa yang ada pada harta benda dunia ni untuk kegunaan kita, keperluan kita yang asasi, untuk kita dapat buat amal taat, lepas tanggungan-tanggungan kita, lepas kita buat baik, beres, cukuplah. Bukan kita nak ambil untuk bermewah-mewah, berlazat-lazat, bernikmat-nikmat. Kita dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kita zuhud pada apa yang ada pada milikkan orang lain. Kita tak gaduh, tak tamak kan, nakkan harta benda orang, nak meminta-minta, nak mengemis-ngemis, tak tentu pasal. Tak boleh tengok orang senang, kita pun nak juga sebahagian daripada dia. Jadi itu maknanya kalau kita zuhud pada apa yang ada pada tangan orang lain, maka kita akan dikasihi oleh orang. Jadi ini dua sifat yang kita dianjurkan, maknanya sifat zuhud dan juga qanaah. Kita zuhud dan juga kita qanaah. Zuhud makna kita jadi zuhud ni secara umum tuan-tuan boleh catat. Zuhud ni dinyatakan oleh ulama dia ada 3 bahagian ya. 3 bahagian zuhud. Zuhud yang ada yang fardu, ada zuhud yang sunat. Zuhud yang fardu iaitu kita kena wajib zuhud kepada kesyirikan. Syirik. Makna kita wajib benci dan berpaling daripada kesyirikan. Itu zuhud yang wajib. Itu zuhud yang wajib satu. Kemudiannya zuhud yang keduanya, zuhud kepada perkara-perkara yang haram. Itu pun zuhud yang wajib. Zuhud tu wajib juga. Makna kita mesti benci dan berpaling daripada perkara-perkara yang haram. Umum tu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita wajib yang ketiga, zuhud yang sunat. Iaitu zuhud kepada perkara-perkara yang halal. Berlebih-lebihan perkara-perkara keduniaan. Itu zuhud yang sunat. Habis. Qal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'na bi ulumi fid daraini amin rabbal alamin. Hadis yang ke-13. Tengok sikit. Hadis al-hadisu salis asyara an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in min muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah muttafaqun ala sihhatihi. Baik, hadis yang ke-13 ini
baginda Nabi membicarakan tentang kehormatan ataupun kemuliaan darah ataupun nyawa seseorang Islam. Faham? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak halal ni makna apa catat situ? Tidak halal menumpahkan darah, yakni membunuh. Tidak halal membunuh seseorang Muslim yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahawasanya aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, kecuali dengan salah satu 3 perkara sahaja. Pertama, janda atau duda yang berzina. Maknanya orang yang dah merasai hubungan kelamin yang halal, kemudiannya berzina, na'udzubillah. Kedua, maknanya hukumnya rejam. Yang kedua, dengan diri, maknanya dengan sebab membunuh seseorang. Bunuh balas bunuh. Ini kisos. Yang ketiga, meninggalkan agama yang memisahkan diri dengan jemaah, yakni apa dia? Murtad. Catatan dia, murtad. Jadi hadis ini satu penjelasan tentang kemuliaan agama Islam. Dan hadis ini juga merupakan asas pemeliharaan nyawa dan kehidupan orang-orang Islam. Selama mana dia tidak melakukan perkara yang mewajibkan dia tu dihukum bunuh. Seperti penzina muhsan, seperti orang yang membunuh yang dengan tidak sebenar, dan juga orang yang murtad. Jadi daripada hadis ini banyak hukum hakam yang terlibat dengannya. Dan hadis yang ke-14, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rasanya sampai sini dulu kot. Kita berhenti dekat hadis yang ke-13 dah, ya. Harapnya bolehlah kita bersama-sama ambil faedah-faedah yang banyak dah kita baca pada malam ini, yang dapat kita daripada hadis. Seumpama kita tu duduk dalam kebun, kan? Dah duduk dalam kebun, apa yang kita nak? Kebun, kebun-kebun buah, ladang, kan? Bila duduk dalam kebun buah ni, kita nak tengok pemandangan yang cantik, menghirup udara yang segar, nyaman, kemudiannya bau-bauan yang harum. Kemudian buah-buah tu kita nak makan, nak ambil tenaga untuk kita nak berjalan lagi. Kita nak makan lagi, kita nak jalan lagi, kita nak buat kerja, kan? Begitulah bandingannya. Kita ni dah berada dalam kitab Busnanul Arifin ni, taman-taman orang-orang arif, yang mana kebun orang arif. Inilah dia antara buah-buah yang kita dapat makan daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni dahulu, terlebih terkurang harap diuzurkan. Salah silap saya tu harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur kita sambung hadis yang ke-14 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin syafi'il muzunibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأزقنا حلاوة الإيمان بما جاء به
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih, sama-sama kasih. Wa iyyakum khairal jazaa.